Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Diari Misteri. bersama saya Don Zanji. Saya Kizo. Saya Mebe. Assalamualaikum. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, jangan pandang belakang, guys. Alright guys, so kita dah kembali ke episod yang tak tahu keberapa ni. So aku hari ni nak ucapkan terima kasih untuk semua yang menonton di TT dan juga di YouTube. So untuk siapa-siapa yang tak tahu, kita adalah kumpulan Diari Misteri Podcast. Betul. Kumpulan ni dah macam grup boy band, Boy band, Tiba kumpulan. Okey, dan juga dah terlepas tadi. Terima kasihlah kita menghargai mereka yang mendengar di saluran Spotify kita. Ya, betul. DM podcast tu. Ya. Okay. Dan kongsi-kongsilah dengan konteks korang lah. Betul sekali. Kongsi-kongsikan, share-share, follow-follow. Kalau ada story-story yang nak share kat kita, boleh juga email kita di diarymisterypodcast@gmail.com. Betul. Yeah. Okay, so Don, ni hari apa topiknya pasal? Okay, actually topik dia tak ada topik sangat. Aku sebenarnya nak berbual pasal bola. Tapi bola tak ada kena-mengena dengan benda misteri, kan? But okay, so aku actually nari consider an open topic. Why open topic? Sebab aku ada story daripada masa aku kat sekolah dulu. So tak tahu lah kalau korang ada pengalaman sekolah ke apa kan? Sekolah pun banyak. Kan? Ada. So ni story ni happen time aku kat secondary. So aku buka cerita dulu Boleh carry on, Don. Okay. So this happen time aku secondary school lah. Tak silap sec 1 ke sec 2. So cerita dia tak berapa seram sangat, cuma a bit misteri. Sebab masa tu aku sekolah jauh daripada rumah. Oh no, it's sec 3. Sec 3 masa tu. So aku tinggal dekat Woodland, guys know. Tapi aku main sekolah dekat Old Kallang Airport. Dekat Old Kallang Airport. So dekat area situlah. Tapi sekarang sekolah tu dah dirobohkan. Sekarang dah naik kondominium. So bila masa tu dekat waktu pagi, aku sampai sekolah around 6 plus AM. Aku selalu will be one of the first few yang akan masuk kelas dulu. Jadi bila aku dah masuk dalam kelas tu, aku nampak kawan perempuan aku. Selalunya dia ni is the always the last person to come dalam Late comer late comer lah. Kira dia selalu mesti lambat ni. Faham. So bila aku dah sampai dalam kelas tu, aku cakap macam kau dah sampai Wah, awal dah kau dah sampai. Tapi yang pelik dia is kau dah masuk kelas mesti kau on lampu apa? Betul lah, pagi mesti gelap apa? Betul. So dia aku masuk kelas tu, aku tak perasan mula-mula. So aku ingatkan macam okay lah, letak beg, terus pergi kantin beli air apa kan. Makan-makan. So aku dah nampak dia, aku dah tegur dia, aku tu jalan. The moment aku jalan, aku dah turun bawah, aku nak pergi kantin aku nampak yang kawan perempuan ni baru sampai dengan kawan-kawan yang lain. Bukan kau tadi kat atas ke? Bilanya aku sampai? Aku belum sampai. And memang dia selalu sampai dalam 7 lebih lah. Faham. Dalam 7 minit, 7.10 macam gitu tau. So okay, aku naik atas balik. Saya aku terfikir, iya tak ya selalu orang kalau datang kelas mesti on lampu ke? Betul. Tapi dia tak on lampu, dia duduk situ sorang-sorang. Tapi memang kawan aku yang muka, dia duduk Dia duduk senyap-senyap macam itu. Kira pandang ke depan lah. Ada pandang masa tu masih pakai blackboard je. So dia pandang depan. And bila aku tegur dia, aku berbual dengan dia, dia bodoh tak layan. So aku pun tak layan lah. Sebab yelah, aku dengan dia 2 orang je apa. Aku letak beg aku jalan. Memang aku main PL macam gitu. Datang awal, pergi kantin dulu makan. Faham. So aku tak terfikir pun yang tu bukan dia.
So bila aku dah nampak dia tu, aku dah tegur, aku dah berbual. Sekali dia cakap dengan aku tu bukan dia, aku dah macam okay, something is not right. But okay lah, Alhamdulillah pagi tu tak ada apa-apa lah. Cuma that moment je lah, for a split, aku rasa 1-2 minit macam tu. Yang buat aku pelik is dia duduk situ seorang-seorang. Oh. Tapi dalam tak dengan keadaan tak on lampu semua. Dengan tak on lampu, pagi-pagi kipas. subuh gitu. Dengan apa yang benda Burung, bunyi burung. Burung. Bunyi burung. Kau just had to add the sound effect. Yes. Aku tak ada sound effect dia. Macam mana? Aku dah terfikir bunyi apa siul. Kita kira every time dah habis nyanyi national anthem kan, naik atas tangga kan. Correct. Budak-budak lelaki suka buat lah kan. Dia ada bunyi tu. Jangan dia bunyi burung gak. Burung gak dia selalu pagi-pagi buta mesti dia maki kita. Maybe tahu. Maybe tu pagi-pagi kena. Maybe tahu. Zaman-zaman tu memang standard. Pagi-pagi dia mesti dia maki kita dulu. Belum balik. Betul. Yang kau buat sound tadi tu 3 saat siul aku fikir bunyi apa. Itu burung bunyi dia cakap dah pukul 8. Jadi siapa yang tahu nama burung tu boleh share. Aku tak tahu nama burung tu apa. Boleh komen kat komen section kita. Boleh komen. Kat TikTok ni pun boleh komen. Siul By the way guys, yang siapa tengok TikTok ni sekarang, kalau korang ada cerita korang nak share kat dalam TikTok pun boleh. Tak ada hal. Boleh. So untuk Kiso, Flex, kita ada ni Flex dulu Flex nak kongsi apa? Zaman Kalau sekolah. time sekolah nothing much lah. Cuma aku ingat time aku primary school tu kira time recess. Okay, cut story short, kira aku dengan satu budak ni lah. Dia at that point of time dia dengan aku best friend lah. Okay. Every time recess kita dua together melekat lah. Kira belangkas lah. Belangkas. Faham? Dia dah boring kan, duduk dah makan, nak main bola, member semua tak tahu gimana. Tu duduk dengan dia kat kantin. Hendak macam pergi explore apa. Tengah recess, kau imagine dalam tu setengah jam recess tu, macam-macam boleh bikin. Betul? Tapi betul? yang kelakarnya setengah jam. Yalah, betul. Kalau sekarang setengah jam tak cukup. tak cukup. Tapi so kita dah habis makan dan jalan, sekali kawan aku ni teringat, dekat atas hall kita punya school hall ada satu lagi tingkat tu, kat belakang dia ada tangga. Okey, aku faham. Okay. Itu tangga tak pernah orang masuk. Kita pun tak terfikir tau, macam ni tangga pergi mana tak terfikir. Dia yang pergi sebut. Aku terus macam ya tak ya juga tak pernah, kita tak pernah macam terfikir tu tangga pergi mana, ada apa. Sekali kita cakap jangan kita pergi naik by right tak boleh naik. Dah. Dulu kau recess, siapa recess stay tingkat 1 je. Yes, correct. Kau tak boleh naik atas. Betul. Pergi kelas ke apa tak boleh naik. Takut diorang cakap nanti barang hilang lah apa kan. So kita langgar, kita pergi naik. Cik Wei tak kena tangkap. Naik. Dah school hall aku tingkat 2. Aku ingat lagi tingkat 2. So, kita di tingkat 1 bawah kantin kan. Kita naik tangga belakang tu senyap-senyap, kita naik atas. Back door lah kira Kita naik tangga tu. So lihat dia nyonya lah Syah. Apa bikin kan Nyonya? Kita kau hari-hari pergi sekolah, orang dalam sekolah tu mesti kau kenal lah. 90% kau dah kenal lah. Correct. Cleaner ke, cikgu ke, vice principal, betul. principal, staff semua kau kenal tau. Office staff pun kau tahu siapa. Correct. Tu kata, siapa ni Nyonya tak kenal lah. Okay. Aku dengan member aku, like I say previously, kalau kau kena kacau, kau tak terfikir apa. Betul. Aku member aku tengok dia. Aku tengok dia, aku tengok Nyonya tu. Duk, siapa saya tu? Tak? Tak tahu. Dia naik tu tangga. Dia naik, alamak, ada orang lah. Tak apa, kita turun bawah. Kita nak turun bawah, sekali kawan aku jenguk lagi kat tu tangga. Aduh. Tak ada orang. Nyonya tu pada naik lambat tau. Pelan je Nyonya apa, Nyonya tu. Tu tak ada orang. Dia jenguk, duk, mana Nyonya tu? Aku tengok, tak ada. Okay. Curious. Kira jalan lah naik tangga. Naik tangga, kita naik, tak ada orang. Tingkat 3. Rupanya tingkat 3 rooftop lah siul. Dia attic. Oh, attic. Sekolah apa attic tau. Faham. Itu attic yang kelakarnya. Selalu setahu aku attic orang buat jadi storeroom apa. Betul, simpan barang. Sekolah aku tu attic kosong siul. Oh. Kosong tak apa.
masuk berabuk biasa. Berabuk, moldy. Kira kau nak napas kan mesti sumbat. Correct. Lagi aku sinus, ni kejap lagi kau aku mesti bersin rabak. Buka pintu dia, berabuk rabak. Tapi tak ada benda kat dalam. Oh, kosong tu, literally kosong lah. Kosong berabuk. Sekali kat ujung tepi tu ada sarang burung. Biasa lah. Dia ada lubang kecil. Burung dah buat jadi rumah. Correct. The moment aku dengan member aku buka tu pintu, kita langkah jejak kaki, aku dengan member aku belum rumah dah naik je. Oh. Dah naik. Aku dah Siang hari siang hari kan? recess Syul. Lagi aku Lagi tu pagi satu. pagi Dah. Pukul 10 aku ingat lagi. Aku pergi recess 10.30 pagi. Masuk beremang rasa bulu. Aku cakap sampai kaki-kaki saya rasa. Oh. Aku tengok member aku duk. Dah tu dia tengok aku. Kau pun rasa jalan. Kita jalan. Kita jalan. Okay, what happened after that was kita dah jalan, kita tutup pintu, kita gerak. What happened after that was besoknya ni member aku cerita kan. Dia kata, "Dok, semalam kan we shouldn't have entered that attic lah." Tak pasal. Aku balik, aku kena marah dengan bapak aku. Alamak, mesti ada something kan ni. Cakap asal. Aku masuk rumah, dia cakap bapak aku nampak aku, bapak aku cakap, "Kau gimana tadi?" Oh. Tiba tau. Padahal kawan aku ni, dia kalau balik sekolah dia balik straight. Okay. Dia balik straight. Dia balik on time ber. Bapak dia tanya dia, "Pak dia, kau gimana tadi?" Sekolah lah. Kenapa? Kau cakap betul, kau pergi mana? Sekolah, sumpah. Sekolah. Kau tak merayap Tak. Okay, tak apa. Sekali petang tu mak dia balik kerja. Bapak dia panggil mak dia masuk bilik, berbual apa entah, keluar bilik. Terus mak dia panggil dia, cakap, "Sini, aku nak buang kau. Jangan masuk bilik." Mak dia masuk bilik dia, berbual. Bapak kau cakap ada benda ikut kau. Aduh. Ada benda dah dumping kau. Bukan dumping as in permanent lah. Yalah, dia ikut kau lah. Dia ikut lah. Tapi kawan aku pula tahu pasal ni benda. Jadi kawan aku macam cakap, "Siang hari dumping apa? Ikut apa?" Cakap, "Kau cakap betul kau gimana tadi?" Dia teringat pasal tu etik. Dia bilang mak dia. Dia bilang mak dia. Bapak dia terdengar. Bapak dia masuk bilik. Bapak dia pun tanya dia, "Kau pergi apa etik ni? Apa tempat ni?" Dia macam kat bumbung lah, ada storeroom lah. Tempat dia macam mana lah? Dia ceritakan lah. Dia buka kosong, berabuk. Cuma ada sarang burung kat tepi. Tapi the moment dia dengan aku pijak situ, bulu rumah dah beremang lah. Dia cakap dia pun rasa something. Cakap, "Kau lain kali benda tempat-tempat gini jangan pergi." Faham? Cakap tu dia kena marah. Terus dia bilang aku, sekali aku pun dah rasa tak sedap lah. Tu aku cakap dia, "Kau tanya bapak kau, kau mana tahu bapak kau tengok aku boleh nampak benda ke apa." Sekali kebetulan besoknya datang sekolah pagi, bapak dia hantar dia. Oh, okay. Tu bapak dia kenal aku. Tu bapak dia tanya, "Kau pergi dengan dia dengan dia ni?" Cakap ke sini. Dia tengok, "Okay, kau selamat." Cuma balik cuci kaki. Dah. Dia kata tak ada benda ikut aku. Asyik baik lah. Habis dia tanya, "Semalam korang pergi naik tu kat atas tu Kita kat situ boleh nampak tau tu tempat." Cakap, "Kau naik tu atas tempat tu?" Cakap, "Ada nampak apa-apa?" "Kita cuma nampak nyonya je." Cakap, "Alamak, korang ni betul lah sikit darah." Primary school tak tahu apa-apa. Tu aku primary 2 ke primary 3 saya budak lagi kan. Cakap, "Jangan naik situ lagi Jangan naik. Ni aku warning korang. Jangan naik lagi." Bapak dia actually gerik. Bapak dia baik. Yalah. Dia cuma cakap, tapi benda-benda gini tak boleh buat memang. So dia cakap macam, "Jangan naik lagi Betul. Tempat lain, tempat satu sekolah ni korang nak pergi. Itu je jangan naik." Cakap, "Asal Cakap, "Jangan naik. Itu je." Cakap, sebelum apa-apa jadi, korang ambil jangan naik." Kecoh. Itu sampai sekarang. Sampai aku habis lah sekolah. Tu tempat aku elak Syul. Nampak tu tangga kan, elak Syul, jalan jauh-jauh Syul. Elak elak Syul. Aku nampak tu nyonya satu. Aku every time lalu sana kan, dia siang hari pun itu koridor tu yang nak pergi tangga tu, dia punya gloomy dia semacam. They just give you a creep Dia macam siang hari, tapi tempat dia nampak macam malap je. Walaupun ada matahari, ada cahaya, tapi nampak macam malap. Okay, faham. That very gloomy, eerie feeling lah. Macam alamak. Every time aku dari primary 2 ke primary 3 tu, all the way sampai aku graduate, itu koridor aku elak.
Di sekolah dah tak ada lagi ya? Ada, sekolah tu ada. Oh, Tapi masih ada sekarang- lagi? Sekolah yang lama-lama semua diorang dah upgrade tu. Oh, Aku pair sekolah dah tak macam sekolah sekarang. Itu primary school dah macam Junior sport school. college. Dah macam Woodlands pair sport school. Sport school. sport cool Sport cool Musibut. Dari pada dulu sekolah tu kecil tau. Dah Kecil je. dah upsize lah kira. Dah punya upsize. Dia kira Big Mac punya. Betul pair upsize. Sekolah aku baik gini. Jadi gini. Kau rasa? Dia memanjang Memanjang tak apa. Basketball court tingkat 2 macam. Oh, gawak. Aku Nampak? dari luar tengok apa jadi sekolah. Nanti kau minta ni, bikin kat rooftop High rise street soccer court. Okay, boleh. Siul Kita aku write in. Aduh. Tapi memang betul lah. Kalau fikirkan balik, apa zaman sekolah kita mesti ada that one area yang kita akan rasa that iri ke creepy ke. Macam kata macam you macam nanti macam kau dengar ni cerita macam kau jangan naik tingkat 5. Ni tempat ni mesti ni pasal tak ramai orang jalan situ. Tu tak apa. Kau kena understand. Sekolah usually office hour apa. Yes. Pukul 6 pukul 7 semua dah caw. Jadi malam sekolah the whole school sunyi. Depak guard dia. Itu Pak Gad pun Time tak kita mana ada Pak Guard. Tak ada pun. betul. Dia Betul, tutup habis. Kira Tak the ada. last person tu janitor atau cleaner tutup pagar Alah, lock. alah, alah. Caw. Terus balik. Mana ada Betul, guard. betul. Macam Sekarang sekarang. sekarang Sekarang depak ada guard, guard Syul. Betul. Dulu tak ada Syul. Okay, tahu aku I cannot recall anything dekat sekolah. Tapi time aku ITE ni, benda ni dia tak jadi dalam sekolah tau. So basically benda ni is like a mystery to me. Aku rasa kalau korang dengar aku nak cerita ni baru korang faham. Okay. So there's one fine night, malam Jumaat tu aku tidur. Okay, aku tidur kat Woodlands lah. Tidur kan aku termimpi tau. Literally aku dekat OCH. Okay. Aku dah tidur tu, tapi dalam mimpi aku tu aku kat OCH. Kau pernah pergi OCH ke tak? Tak pernah. Oh, kau tak pernah pergi? So aku indirectly pergi. Okay. Okay. So aku pergi sana, aku macam aku tak tahu tempat ni kat mana. Okay. Tapi aku jalan nampak macam hospital, tapi aku tak tahu hospital mana. Wow, okay. So dia ada naik tingkat tangga tau. Tingkat 2 ni. So long story short, aku naik tingkat 2 ni. Aku ada nampak satu bilik ni. Aku tak tahu bilik apa. Tapi pintu dia was ajar. Dia tak tutup habis. Dia tak ternganga. So Okay. dia just ajar. So aku pelik. Aku pergi tu bilik. Like dah masuk bilik tu 5 steps lah. 5 steps ahead. Dah masuk aku 5 tapak. So aku macam something was taking my attention lah. Kira macam ambil aku my attention untuk nak keluar bilik tu balik tau. So bila aku nak macam 5 tapak tu kan tak jauh kan. Kalau aku nak stretch tangan aku kan. Tapi bila aku nak pergi towards the door to exit, tak boleh keluar. Maksudnya itu pintu dalam mimpi kau tu macam makin jauh, is it? Tak jauh. Dia sama tapi tak keluar. Tapi aku tahu yang aku rasa aku tahu yang aku tengah jalan nak keluar. Oh, okay. Tapi tak sampai-sampai. Oh. So dia punya length dia sama je. Macam dia punya distance dia masih sama. So asal aku jalan, tapi benda ni aku tak dekat dengan pintu tu. So normally kalau kau jalan nak keluar kan kau akan rapat dan kau Makin keluar dekat pintu apa? apa. Ni tak. Oi, okay. And then the next day aku tahu aku bangun pagi, aku was berpeluh. Then aku remember mak aku yang kejut aku. Dia cakap kenapa terpekik kau. Then aku got to know it wasn't me tau. It was two of my friends at, yang pergi to OCH. Oh, okay. Aku tak tahu macam mana aku boleh pergi sana at the same timing bila diorang kat sana. Okay. Dalam mimpi aku lah. Okay. How I got to know, pasal aku dengan member aku kan sekelipak kan, kat Woodlands. You know my friends kan. I know. So one of them yang pergi tu share pasal dia macam sebulan tak turun lepak ni kind of thing. Tiba. Tak turun lepak kita lah. Dah almost 1 month plus. Dia cakap dia sakit. Oh, okay. Dia demam. Cakap apa punca kau demam pasal 2-3 weeks ago dia pergi explore to that place lah. Which is exactly the same timing, the same day yang aku mimpi. So there was a question mark. Coincident
That's why aku was a bit mystery lah. Bukan a bit lah, more lah, mystery lah. Then the thing is, aku cakap dengan dia lah, kata tak, bila kau pergi tu aku mimpi ni, kau ada masuk tingkat 2 tak, cakap dia. Yang bilik tu aku dia cakap, aku nampak pintu tu macam rapat lah, tapi tak tutup habis. Aku masuk bilik tu. Lepas tu aku tak tahu macam mana dah, habis tu keluar. Habis dapat tahu, aku balik, kira dah demam gini. Bapak dia dapat tahu. Bapak dia cakap, kau pergi mana? The same question bapak-bapak tanya, kau pergi mana? Dia dah keluar. Enak dia tak nak admit, tak admit, dia admit juga. Dia pergi explore kat ni tempat dengan kawan dia. Dia cakap, kau tahu tak, bila kau balik tu, kau tak cuci kaki, tak cuci muka, ada benda dengan tunggu kat belakang pintu rumah tu. Aduh. Rumah dia. Itu yang dia terus demam. Dah kira benda tu dah masuk alam lah kira. Dia dah ikut dah balik lah. Aduh. Yang dia explore tu, dia explore mana? OCH. Lu. There was time. That time OCH masih ada Certisco lagi lah. Aku rasa that point of time pun belum ada kamera lah. Alah, belum. Masa tu time aku IT lah. So like aku punya zaman IT tak happen dekat sekolah. So that was one big question mark yang aku kira pernah. Kau ni mimpi jadi kawan kau. Wow. Yes, aku tak tahu lah. Maybe Corin aku yang pergi sana ke. Aku tak tahu, I don't know. Or my soul went there. Tapi dia jalan exactly mana kawan aku jalan. Baik. Pasal yang aku baik, aku tanya, bukan, jangan ini benda tak ada baik gila. Dia tak boleh dia cakap baik tu. Mana baik? Tiba-tiba dia dekat member dia ni, oi, member aku apa tu? Pasal from A to Z, mana dia orang pergi, dia orang ceritakan kat aku. As in that friend of mine bilang aku lah. Aku tarik dia tepi, dia kita berbual lah. Dia pun tak percaya, aku lagi tak percaya bila dia cerita kat aku. Pasal each and every detail yang dia ceritakan is exactly the same macam aku. Apa yang kau mimpi lah. Yes. Cuma dalam mimpi tu kau tak nampak kawan kau lagi satu? Tak. Oh, kan kau seorang je. Maybe that point of time bila aku nak keluar tu, maybe kawan dia kat luar panggil dia. Faham. Kau faham? That's why aku nak keluar. Kan aku tadi cakap ada macam ada benda suara kat luar nak buat aku keluar. So I don't know, that was a question mark. So aku assume maybe that one is kawan dia dah tunggu kat luar, panggil dia suruh keluar ke apa. Maybe dia dah rasa lain macam ke apa. Faham. That kind of thing lah. Faham. So itu aku punya kongsi lah. I mean memang pelik lah. Apa ni? Ni open topic kan? Correct. Betul. Sebelum aku lupa, Kau nak kongsi? yang korang tanya pasal kaki tergantung. Betul. Kita sambung balik yang tu Kira dia senang cakap, kawan aku punya kakak ipar dengan kawan aku punya kakak dengan abang ipar dia baru kahwin. Kakak ipar Kakak dia punya tut. Kakak dia punya husband. MKPL betul. Tak ada. Kakak dia, wait, kasih aku recall. Kakak dia dengan abang ipar dia. Betul. So kakak dia mengandung, baru kahwin ngandung Dengan suami dia lah. So dorang masih belum dapat rumah, masih tinggal member aku lah. Cut the story short, kakak ipar dia kakak dia ngandung kan. Malam lapar, nak makan. okay. Nak makan, masuk dapur seorang-seorang, tak bilang husband. Aduh, kita tak nak disturb husband tired lah kira. Faham. Okay, faham. Masuk dapur, sekali on lampu, tengah bongkar dapur kan. Sekali bunyi kat tingkap tingkap dapur. Bunyi apa? Bunyi ada bunyi first suara perempuan. Dia bunyi macam ketawa ada, macam nangis ada. Tapi bunyi dia macam jauh, tapi macam pelan. Diorang cakap kalau bunyi pelan means dekat. Yes, dekat. Betul. Sekali dia dengar bunyi cakar, macam orang garuk-garuk kat tingkap lah kira. kat tingkap. Faham. Dia pula tengah mamai, ngantuk, bongkar-bongkar dapur, buka icebox kan. Sekali dia terdengar tu bunyi, dia dah seram. Pula ngandung. Aduh. Pusing tengok. Aduh. Kaki tergantung dekat atas. Dia nampak rumah the dia top of the window lah kira. Tinggi siul rumah dia, tingkat, aku rasa tingkat 7, tingkat 8. Ui. Kira kaki dia tergantung, dia nampak Tergantung the top of the window lah kira. top of the window. Nampak kaki je. Masa sekali Arifin cerita, Aduh. nampak kaki je. Dah ada nampak kain tak? Tak ada. Nampak kaki je. Ni memang Sama. literally kaki lah. Sama lah. Kaki pucat. Sama kes. Kan baru sekarang ni dia cakap yang pasal scratching tu, dia tu Oh, dah gitu Lepas tu dia lari
Dia dah terpekik Ya. Dia lari dia masuk Bilik, Masuk bilik. Kejut husband dia. Kawan aku pun terbangun. Kakak dia dah pekik apa? Cakap dia kejut husband dia, dah nangis. Kalau husband dia pun bangun lah. Bangun lari keluar. Apa pasal? Dah tergamam, dah terperanjat, terkejut. Habis kena macam gitu. Jadi dah tak boleh berbual tau. Dia cuma cakap dapur. Lari. Kawan aku pun baru keluar bilik, tengah mamai kan. Tengah grogi. Apa pasal ni, kecoh. Lari. Kawan aku keluar bilik, pergi dapur. Abang ipar dia dah grab tu kaki lah. Dia pergi grab tu Dia kaki grab Syul. Dia grab, benda tu tendang lah. Kawan aku baik-baik ngantuk. Hilang saya ngantuk. Tapi nasib baik abang saudara kau pula. Abang apa dia biar Abang ipar dia. ipar dia tak jatuh Syah. Tak jatuh tak apa. Berani Syul. Aku rasa pasal satu benda. Apa? Kasiba kacau aku tidur kan. Ada can lah. Ada can. Aku cakap kau biar betul Syah. Abang ipar aku dia lari. Dia grab Syah tu kaki. Dia tarik. Dia nak tarik. Kali benda tu terang terlepas terus kaki tu hilang. Aduh. Ni lama. Ni time budak punya cerita. Aku cakap kau biar betul Syul. Jangan main-main lah Syul. Betul. Aku pula dengan family dia rapat. Jadi aku pergi rumah dia. Aku tanya mak dia, aku tanya bapak dia, aku tanya nenek dia. Semua cakap betul. Yang paling boleh nampak nenek dia. Nenek dia cakap kau pun satu. Dah tahu ngandung, pergi masuk dapur. Seorang-seorang. Masuk dapur seorang tak apa. Tengah malam. Kau on lampu dapur je kau on. Lampu hall tak nak on. Yelah. Habis orang dah cakap apa-apa pun kau tengah ngandung. Habis kita pula tempat dorang pay dia ada keras sikit. Oh okey, faham. Tempat dorang kira the pay dia macam belakang rumah kau juga Kizo. Macam belakang rumah kau juga. Yang ni ke tu? Yang sana. Dia macam gitu juga. Yang ni ke tu Gelap-gelap kan. Jadi bila kat sana bila dia duduk sana tu memang banyak cerita. Faham. Jadi nenek dia pun marah. Cakap kau lain kali nak masuk dapur, kejut laki kau. Betul. Kau Jangan jadi Superman. Cakap kesian orang Wonder Woman. Cakap kesian orang tu tengah tidur. Takkan betul. nak kacau. Orang penat balik kerja kan. Betul. Ya, tapi Betul. kau ngandung, kena jaga. Cakap banyak lah benda jadi. Kaki pucat. Kaki warna pucat, bukan kaki hijau. Itu bukan. Kaki apa hijau? Yang ni aku kena pula recent. Ni recent. Tahun ni juga apa? Baru berapa minggu lepas. Dah ada cakap recent. Takkan receipt. Recent aku 2 tahun lalu. Oh faham. Baru aku pergi rumah member aku. Kat west side. Berbual. Kira antara dia dengan wife dia ada things happen lah. So senang cakap, aku tengah kat dorang punya rumah BTO macam rumah kau. Ada servis yard. Kita naik sarukuk kena servis yard. Okay. Faham. Pasal ada baby. Okay. Aku dengan member aku ni tengah sarukuk. Sekali aku perasan betul-betul literally depan aku ni ada pokok. Satu daun je goyang. Aku dah perasan. Aku macam asal daun dia goyang satu. Tapi tak ada angin Tak ada angin. Aku Kan? tak rasa angin, tak rasa sejuk. Lagi sekarang tengah musim bahang pun. Jadi aku rasa bahang. Macam asal tiba-tiba ada angin. Tapi angin dia macam kelakar macam satu je daun gitu. Oh aku tahu tu. Pasal bahang dia panas. Bukan. Apa? Dia cakap, hey, hi, how are you? Kiwa, adik-adik Hey, how are you? Have a seat please. Kayak betul. Aku dah perasan. Aku buat bodoh lah. Tak nak tegur kan. Bodoh. Bawa member aku. Sekali member aku yang ni owner rumah ni. Dia datang. Dia pun nampak. Dia light sebatang. Aku tengok ni dong. Sikit darah ni. Dia zoom. Dia zoom. Depan aku Syul. Depan aku. Daun tu literally depan aku tau. Kau tengok ni daun. Sekit darah. Orang ada sibut pe daun ni. Aduh. Aku tu tengok dia. Apa yang kau marah ni daun? Cak, kau tahu cerita kan pasal ni? Tahu lah. Ni orang kata ni benda tu tengah bertinggik, tengah kira tengokkan korang lah. Cak, lah. Dia ni pay sikit darah depan mulut. Dia buka terus lah profile. Dia ni pay mulut. Kira tak ada insurans. Faham. Aku dah habis sat rukuk. Baik-baik nak kasih habis nak lipat member aku nak buat panjang kan. Cak, rukuk belum habis aku mati. Masuk dalam.
Masuk dalam, sekali tanya, rokok belum habis lah. Nanti besok lagi lah. Ya, Tak ada, gitu, turun Syah. bawah, aku belikan kau rokok baru lah. Okay, aku Masuk faham. dalam, aku dah, alamak dia ni, aku nak balik kejap lagi. Dah malam ni. Aduh. Dah lah pokok tu depan-depan. Main lambai-lambai. Kau kau pay tempat pula, ujung Tanjung, sunyi pay tempat juga. Dia daerah mana? East, West? West. InsyaAllah. Faham? Okay, cukup faham. Dia opposite tengah je. Oh, okay. Dia opposite je. Nanti kejap lagi pun nak pergi sana. Kan. Nak pergi hantar barang. Macam siap. Kena. Aduh. Habis yang recently, aku pergi explore. Oh. Habis tak ada cerita. Tak ajar sih. Dah. Tu last minute. Pergi lah, main sewa lah. Select saya. Tu last minute. Tak apa. Sorry hilang. Next kita boleh plan. InsyaAllah. Tapi ini aku tak tahu betul ke tak. Aku tak fikir apa-apa. Pasal aku tengah baik sakit apa. Jadi bila aku tengah explore tu, aku dah start cranky. Okay. Aku dah start rasa mabuk. Faham? Badan dah start rasa lesu. Jalan. Oh. Tengah jalan ni dia kira trail tau. Jalan dengan kita 3 orang. Sekali kat sebelah kiri kanan Kiri kanan. Bukan. Kau jangan. Itu lagu irritating betul tak? Dah siap belum? Jangan. Jangan. Okay, tembung. Kiri kanan pokok hutan-hutan. Tengah jalan, sebelah kiri aku. Sebelah kiri aku kat pokok. Live end Okay, tak apa. Habis? Sebelah kiri aku kat pokok, bunyi orang jalan. Kecoh. Bunyi orang jalan semua. Sebelah pokok. Dekat sebelah aku. Kira dekat pokok-pokok, dekat bushes semua. Aku setapak, dia pun setapak. Aku setapak, dia pun setapak. Aduh, aku buat bodoh. Jalan dalam lagi. Dekat sebelah kira ni vision aku Ni vision aku. Dari sebelah kanan sini 45 degree lah. Okay. Bunyi macam ada orang selak bushes. Oh my god. Tu tak apa. Yang part yang last, kita dah U-turn nak keluar balik Sekali kawan aku ni, dia pun tengah live. Tengah live gini. Dia cakap, apa yang dia ni stop lama sangat ni? Aku pusing lah pergi kat dia balik. Tengah patah balik tu, aku dengar suara. Aku tak tahu betul ke tak lah Okay. Aku tak nak fikir apa-apa. Suara perempuan Aduh, jauh dekat. kat atas pokok. Kau dengar dia macam mana? Dia macam pekik tapi jauh. Dia pekik Okay. jauh. Okay. 2 kali Syul dengar. Aku tak nak tegur. Seram, Aku diam lah. Aku macam aku dah tengah baru nak baik demam, dah cranky, ni dah Kena jalan demam lagi ni. Ni dah ke dalam ni, aku nak keluar ni, dah start. Kau tahu dah kena embun kan, dia punya bahang dia dah naik. Masalah saya gitu. Tu aku macam aduh. Ni dalam kau apa? Waktu kita explore aku apa? Lepas aku 12 ya. Dia 12 to 3. Tapi ni ramai-ramai lah pergi. 3 orang tu. 3 orang je? 3 orang. Lagi odd numbers je. Faham betul. Ni recent. Odd numbers yelah, nak kena pergi odd numbers lah. Actually tak boleh. Ya ke? Tak boleh? Odd numbers tak boleh. Odd numbers yang benda tu muncul kasih genap. Oh, dia nak even number. Yes. Oh, okay. Dia odd number. Oh. Apa pasal ni? Tak. Go. Tak, okay. Speaking of tadi servis yard kan. Kau cerita pasal servis yard. Okay. Recently around this month juga, dia tengah ni, aku rasa belum ke 12 kot. Aku rasa, tapi masa tu aku dah tidur. Aku dengan anak-anak semua dah tidur. Masa aku pun dah pancit. Aku tak ingat lah aku apa. Ni dia cerita besoknya. So dia jemur baju kat luar. Sekali dia perasan kan kalau kau tengok aku punya service yard, boleh nampak neighbor sebelah apa. Betul tak? Then boleh nampak this Koridor. Yes, yang pergi lift tu kan. Betul. Kan ada macam satu kecil main gap tu. So orang rumah aku tengah Jemur baju lah. Ni malam Malam. Aduh. Tengah jemur baju. Sekali dia tengah gini, dia terdongak sikit. Dia nampak ada kelibat hitam Ayuh. pass by. Sebab tu betul-betul cakap jangan jemur baju lepas maghrib. Actually betul ke? Betul. Yang Ni betul-betul lah. tak, actually aku somehow pun make sense lah. Yalah. Dia lepas maghrib jangan
menghadap outdoors. Betul. Betul. Lagi Lagi tingkap. kau ada budak kecil show dalam rumah. So tu apa yang orang rumah aku cerita lah. And aku pun macam mungkin mungkin dia penat ke apa kan. Just sangka baik je lah. Betul husnuzon. Aku pun tak nak fikir bukan-bukan. Sebab memang area aku tu bukan orang rumah aku seorang je. Aku pun pernah nampak juga. Tapi aku nampak so far sekali lah. Itu yang tengah naik lift. Sama juga. Benda tu juga. Tapi ni benda kak, Ayuh. kakak. Kira dia kat one of the level, lepas tu kau naik kau nampak ke atau dia naik sama? Ni kau tak pernah bilang pun. Ada. Ni kira ni aku masa tu kerja. Aku kerja yang ni lah, yang rescue tu lah. So aku nak balik. Aku dah penat dah. Masa tu dah pukul 11 lebih nak masuk 12. Aku habis kerja pukul 10 apa. Okay. So the moment aku masuk lift daripada tingkat rumah aku tu, daripada first floor nak naik tingkat atas. Tengah naik baru naik on the right side kan cermin lah. On the right side aku dah nampak rambut. Ayuh. Tingkat berapa tu? Aku rasa tingkat 2 ke 3 around there. Aku dah nampak rambut. Kau nak balik naik atas, nak balik rumah lah. Nak balik lah. Okay. Aku dah nampak rambut literally sebelah. Aku pula kan kat cermin tu. kan button tu kat sebelah kanan tu. So kita obviously mesti diri dekat button. Okay. Betul. Dekat iris tu dekat depan aku lah. Dalam lift tu ke luar? Luar. Ayuh. Dekat tingkat 2 ke tingkat 3. Lift lobby tu ada level 2 tingkat. Itu juga aku kat dalam tu. Itu lift beremang aku segala bulu. Dengan bulu-bulu hidung kali aku beremang. Taruh. Tapi the thing is aku tak lari. Sebab dia macam, kalau kita tunjuk kita punya fear, Okay. benda tu mungkin akan makan kita. Betul. So aku try not to. Cuak memang cuak lah. Jantung aku dah duduk dah kalang kabut lah. Tapi sambil aku jalan tu Aku baca 3 cool sebelum aku masuk rumah. Aku relax dulu, isap rokok, baru aku masuk rumah. Sebab aku takut benda tu terikut. Tu kalau aku lari dalam lift pun tak tahu mana nak lari. Dah tak boleh lari lah tu. Itu jangan cakap lari bai. Kau diri dekat situ kejung. So that is aku punya first time lah. Kira maksudnya dekat area rumah aku first time. So orang rumah aku yang kelibat tu first time juga. Then cakap pasal mimpi. Kizo cakap pasal mimpi. Ni cerita orang rumah aku juga. Recently korang tahu kan aku dapat nombor 2 kan. So masa tu dah malam. Kira dah pukul 2 lebih 3 macam itu. Kali wife aku tengah, yalah kita tengah tidur, tengah lepak. Alih-alih dia mengigau bai. Dia ngigau masa kata ngigau minta tolong. Macam gitu tau. Mimpi seram lah. Mimpi seram. Takut lah. Kali aku macam, aku tersadar pukul 3 lebih. Aku tersadar kejutkan dia. The moment aku kejutkan dia terus macam dia gitu. Macam get the Breeder lah gitu. dapat segitu kan. And muka dia literally kata pucat meh. Memang itu dia tidur tu gangguan lah. Aku tahu. Dia memang tidur gangguan meh. Okay. So aku macam apa pasal tu dia bangun dia dah. Korang just imagine orang rumah aku punya kelopak mata ni dah hitam. Macam kata orang kalau tak cukup tidur dia setakat bawah ni kan. Mata panda kira. Tapi dia dah mata panda, muka dah pucat. Ayuh. Dah macam something is not right lah dengan dia. Habis dia dah start nangis. So alhamdulillah aku boleh belajar sikit dengan ni, dengan ustaz depan. Ambil air, aku baca Al-Fatihah 3 kul, ayatul kursi, tiup dalam air, aku kasih dia. Kasih dia minum, kasih dia tenang dulu kan. So dia tengah nangis. Aku baca. Aku kasih dia minum. Dia dah minum, dia dah lega. Dalam setengah jam dia muntah. Okay lah, dia muntah kejap. Muntahkan, keluarkan semua dia. Kasih lega lah. Baru aku tanya dia soalan, actually what happened? So dia cakap masa dia tidur tu, Dekat rumah aku lah. Masa dia tidur tu, Dia mimpi ada group of women dekat area tempat kaki dia tidur. Dalam rumah kau? Aku tak ingat dalam rumah aku ke tak, tapi tu apa yang dia mimpi lah. Okay. So dia dekat dalam mimpi tu ada group of women pakai hitam ke apa aku tak ingat. Tengah tengokkan dia.
Habis one of them tengah pegang debit kaki. Ayo. Tengah pegang debit kaki tengah grab. Sekali wife aku nak baca ayatul kursi. Dalam mimpi tu perempuan tu cakap dengan dia, Kena baca. Bacalah. something like that. Macam teasing lah. Bacalah. Kena dulu tinggi sah. Kejung. Tu yang dia kira that's the point where dia macam migau lah. Tu benda tu try to tease dia macam kau tak boleh baca macam tu. Mengejek lah, mengejek. Tu yang dia tu dia panik, dia tak boleh buat apa. Tu dia macam gitu. Aku pula kebetulan terbangun. Aku kejut dia, lagi ada terkejut. So aku suspect mungkin dia kena sleep paralysis lah. Aku suspect sebab dia memang tengah penat. Masa tu dia tengah penat sangat. Setahu aku benda gini, kalau diorang cakap kau bangun, kau terperanjat atau kau jadi takut, kau pucat semua. Habis dalam mimpi tu diorang cakap kau tahu baca? Tak payah baca lah. Tak ada apa-apa untuk kita. Itu diorang kata is jin nakal. Ya, macam jin asyik gitu kan. Jin nak kacau kau lah. Kira the prankster punya jin. Yang bukan Islam punya. Yalah. Kira ganggu kau lah. Gangguan lah. Kira gangguan prank kau lah. Dia prank kau, tapi dia kau tahu lah, diorang punya prank pun tak kelakar siapa. yalah. Tu bukan kelakar punya prank so. Dia bukan jackass punya Syah. Diorang punya. Dan lagi satu, aku belajar dan aku tahu lah benda ini they will come to you when kau tengah penat. Yes. Like kau tengah lemah kan? Tengah lemah. Yalah. Emotional kau tengah That tak state betul. Yes, correct. Emotional, mental semua tengah lemah, tengah down. Yes, correct. Betul. Okay. So that's one of it. Ada lagi juga tapi itu nanti untuk Next episode lah. untuk next podcast. Tak, kalau aku nak cerita semua nanti dah Episode habis lain dah 1 tak jam ada lebih. cerita lagi. Betul. So untuk masa sekarang, okay, kau ada last story kalau kau ada sebelum kita menutup tirai ni? So far tak ada. Tak ada. Maybe Oh ada. Recently Member aku baru share. Dia dengar cerita, aku dengar ada orang cakap kau ada podcast cakap, ambil apa? Follow lah. tu aku cakap, habis tak tahu, carilah Follow follow lah, betul. Lepas tu aku cakap ada story share lah, email ke apa. Email tak ada masa lah nak email. Okay, cakap, nanti aku buat Telegram lah. boleh juga group chat ke apa-apa Betul. So dia cakap, ni aku dah kat depan kau kan, aku cerita dengan kau sudah. Cakap okay, cakap kau make it short and simple. Cakap, okay boleh. Cakap kau tahu dulu aku tinggal mana kan? Dulu sebelum aku pindah sana, mak aku cakap dia dengar dari jiran-jiran sana sebelum kita pindah sana. Dia kira kan orang dulu kalau dia nak pindah certain area, diorang pergi reki dulu. Betul. Okay, Dia faham. scan that area. Faham. Mak dia dah pergi reki tu area. Sekali balik, mak dia cakap, time ni time dia teenager, secondary. So mak dia cakap dia, kita pindah sini, for the first few weeks kau jangan balik malam tau. Okay, tu Kalau petua boleh, dia lah. kalau boleh balik sebelum maghrib. Okay. Kenapa? Sekali kata tak apa, nanti kita dah pindah sini, pasal rumah pun dah beli, kita pindah sini, after like 2 or 3 weeks nanti aku bilang kau kenapa. Sekali dia mak dia belum cerita kan. Dia dah encounter dulu. Dia memang itu bukan dia balik maghrib. Itu dia nak turun bawah lepas maghrib nak pergi kedai. Okay, faham. Mak dia pun tak teringat. Jadi mak dia cakap, kau pergi kedai belikan barang dapur ke. Mak nak masak untuk besok. Okay. Lagi turun lah. Turun, dia nampak satu nenek lah siap. Bawah blok tu. Area dia dekat pavement. Okay. Nenek Okay. pakai kain batik. Okay. Bongkok. Tak pakai selipar, tak pakai kasut kaki ayam. Rambut rabang. Okay. Bongkok ke atau jalan macam biasa? Nenek bongkok lah. Cakap nenek tu tua lah, kerepot lah. Habis muka dia just sinister and creepy looking lah. Okay. Dia tak terfikir. Tapi bila dia pass by, nenek tu tengok dia lah. One kind lah Nenek tu tengok dia semacam. Habis nenek tu senyum kat dia. Jadi dia tak terfikir. Dia dah bertemung lah. Dia tak terfikir apa-apa. Time dia nak balik tu, baru dia teringat, asal nenek tu macam semacam Pakaian pun lain. Sekali dia naik atas,
atas, dia letak. Habis dia fikir tau. Dah 2-3 hari tau dia terfikir. Sampaikan dia cakap, aku tidur. The next night aku tidur, nenek tu muncul dalam mimpi aku. Aduh. Tapi tak kacau. Nenek tu macam stare dia dari jauh. Oh, okay, faham. Sekali dia macam dah tak boleh simpan lah. Dia pergi share dengan mak dia. Cakap, mak dia dengar cerita apa-apa pasal tempat gini. Ni aku nak tanya kau juga. Ada apa-apa jadi tak selama berapa minggu kita pindah sini? Kata so far tak ada. Cuma yang 2 hari lepas lah ada bertemu dengan nenek lah. Semacam lah nenek tu. Ni yang mana? Cakap tu hari yang mak suruh orang turun bawah pergi beli barang pasar tu. Nenek dia macam mana? Bungkuk, kain batik, tak kaki ayam, habis rambut rebang, jalan sebelah orang. Habis tengok orang macam sengit-sengit. Aku boleh imagine siap. Kan Seram ber. dekat dengan rumah lama kau lah siap. Oh, serius lah. Okay. So dia bilang mak dia. Mak dia pun cakap, okay, mulai sekarang sampai maybe end of the month, kau jangan keluar malam. Ini untuk kebaikan kau. Aku bukan halang kau, aku bukan nak kontrol kau, tapi ini untuk kebaikan kau. Takut apa-apa. Pasal dia pun ada adik semua. Saya takut adik kau pun kena ni. Tu mak dia bilang, jiran-jiran situ dah ceritakan pasal tu nenek lah Syul. Jiran-jiran sana dah cakap, apa, kalau kau pindah sini semua tak apa-apa. Kita semua okay with each other. Cuma tu nenek je, kita tak tahu siapa. Tapi dia malam-malam lepas maghrib nanti dia keluar. Dia jalan seorang-seorang. Dia kaki ayam. Exactly the same lah description. Kaki ayam, rambut rebang, kain batik. Nanti jalan tu orang. Habis dia suka aim budak-budak muda. Kawan Nenek. aku at that point of time teenager muda. Nenek suka flash blood. Flash blood. Dia suka darah muda. So tapi diorang cakap jiran-jiran sana dah warn mak dia, cakap nenek tu kalau tanya anak-anak kau semua tinggal mana jangan bilang. Nanti dia datang. Pasal satu jiran dia punya anak dah kena. Budak tu jalan nampak nenek tu tanya, nak tinggal mana nak? Budak tu pergi tunjuk, sini je, blok sini. Malam Patrolling. Kelibat 2 koridor. Kelibat. Habis tu budak nightmare. Oh man. Kira kau cakap mana kau tinggal, dia buat patrolling kat situ. Ada can lah. Diorang cakap lah, ni jiran sana cakap lah. Member aku cakap, jiran sana cakap, ada can nenek tu simpan benda. Tak tahu betul tak simpan benda. Jadi bila dia nak tahu, dia tahu kau tinggal mana kan, dia hantar barang tu lah. Don't know how true is it, but Allahuakbar. sekarang the thing is, budak tu pay cerita dah satu. Kawan aku pun kena. Habis lepas tu like berapa bulan, adik dia pun nampak. Tapi nampak dia jauh. Aku macam pernah dengar lah nenek. Kan, ni cerita pun aku macam pernah dengar, tapi aku tak tahu area mana. Tapi seram juga. Ni member aku, yang tu hari aku terserempak dia share. Dia share, cakap, aku kawan kau bertahun-tahun tak pernah kau bilang. Cakap, aku tak nak takutkan korang. Korang pun kadang-kadang datang rumah aku juga. Lain lagi raya. Yalah. Tu aku cakap dia, actually kan, to be honest, area kau kan, aku just memang tak sedap hati lah. Kau punya area bila malam, lagi aku sekarang kerja kayu apa, aku everywhere apa. Jadi kadang-kadang aku ada lalui area rumah mak dia ni kan. Aku cakap dengan dia, aku every time lalui area kau sampai sekarang tau. It's just that very weird feeling lah. Dia dekat dengan rumah lama dia 100 lebih lah. 1 lebih. Aku rasa aku tahu kat mana. Itu area situ kau tahu lah. Aku rasa aku tahu kat mana. Sebab aku mungkin lah, wallahualam, aku tengah nak try tu ingat balik. Sebab ada juga peristiwa yang aku nampak seorang nenek. Tapi ni aku dengan grup lah. Masa tu kita kaki lepak apa. So masa tengah lepak-lepak ni, mungkin aku tengah ingat-ingat lupa. So dia tengah lepak tu, kita nampak ada depa jauh lah, ada nenek. Macam kau describe. Tak, cuma aku tak ingat dia pakaian macam mana. Cuma aku tahu dia tak ada kaki pula apa. Apa nama? Dia handstand tu. Kaki ayam. Kaki ayam. Tak ada kaki pula. Tak kecoh. Dia kaki ayam. So aku macam bila kau cerita tu macam, ni nenek macam pernah nampak Kan. Macam pasal kalau kau cakap area rumah aku, memang area rumah aku tu besar. Okay. Tapi kalau kau masuk dalam lagi,
Itu memang tempat tu dah angker lah. Aku rasa aku pernah nampak nenek tu. Tapi Wallahualam sama ada betul ke tak. Tapi so far aku tak pernah dengar cerita pasal nenek ni. Cuma pernah perasan masa tu tengah lepak. Alamak. Tapi kau lepak tu malam lah. Lepas maghrib lah. Betul. Lepas maghrib. Masa tu time aku nak belajar jadi skater boy. Kononnya lah oli pun tak lepas. Skater boy. Rasa nenek tu muncul nak cakap, "Dek, jangan buat bising bawah blok." Bukan. Dia kira apa? Orang kata dulu apa? Poser bawa deck tapi jalan. Bawa deck tapi jalan. Macam gitu lah kira. Poser tapi okey, alhamdulillah. Cuma tak boleh buat strict. Oleh je lah boleh weekend. Oli. Bukan. Oleh lain. bola. Oleh bola. Oleh. Oli. Okey itu. Cakap dia poser ni. Memang sebab tu aku cakap poser. Aku mengaku tau. Ada orang tak mengaku. Geram. Okay. Okey, itu saja episod kali ni guys. Semoga everybody terhibur dengan apa yang kita sampaikan. Jangan terlalu taksub sangat dengan cerita-cerita yang kita ceritakan ni. Ni semua pengalaman kita masing-masing. Jika ada perkongsian-perkongsian yang korang nak kongsi, like kita pernah cakap, emailkan di Diari Misteri Podcast di @gmail.com. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe ke YouTube kita. Kalau nak follow DM Podcast dekat Spotify. Dan apa tadi? IG Dekat IG pun sama juga. Yes, IG dengan TikTok lah. Podcast. Then di TikTok lah. Juga. Untuk TikTok, YouTube, Spotify, YouTube. yes, YouTube is Diari Misteri Podcast Official. Okay, untuk ada yang tanya. Okay, kenapa korang nak buat macam gini punya Konsep. kisah kelakar seram? Okay, so basically kita sebelum kita mula ni, kita pun ada semua listeners lah dekat podcast-podcast lain kan. Betul. So ada juga yang komen yang mana yang isteri suami dia kerja malam, habis seram nak dengar tengah malam. Betul. Dan sebagainya, takut meracau sambil tengah dengar. Sebab tu kita make this concept as a kisah kelakar seram. So dia masuk air sikit lah. Betul. Then sambil kita kongsi benda-benda yang seram ni yang kita pernah alami, dan juga kongsi korang punya pengalaman. Betul. Sambil tu kita pun masukkan air cerita tu. Jadi betul. dia tak dengar seram sangat lah. Ada yang nak dengar tapi takut. Betul. Kita letak. Aku setuju. So that's why kita letak kisah kelakar seram. Ya, betul. Nak dengar tapi takut. Macam kawan kau ni. Cerita belum start dah tutup muka. Itu movie lain. Itu nak kunci, itu berdepan. Belum start. Sekali lah Muka dah gini dulu dah gini. Last keluar air betah. Last keluar tu air betah. Aduh. Okay, so siapa yang dalam TikTok live kita, stay on, kita akan record another episode insyaAllah. InsyaAllah. So untuk semua ni penutup untuk episod ni, nantikan kita episod yang seterusnya dari kami, Diari Misteri Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang ke Diari Misteri Podcast. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut, Jangan pandang belakang guys. mari mendengar Diari Misteri Podcast. Ini kisah benar, kisah hidup atau yang lepas. Mari mendengar Diari Misteri Podcast. Kalau takut jangan pandang belakang guys.